warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Nas'alullaha ta'ala husnal khitam wa husnan niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya sama-sama kita menghadirkan diri ke majlis ilmu dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawasanya bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, Ummul Kitab, Ummul Kutub. Dan dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengagungkan syiar-syiarnya. Dan bila mana kita kata syiar Allah ataupun syiar-syiar Islam, ia bermakna perkara-perkara yang diagungkan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat. Salat ia dikatakan sebagai syiar Allah. Seperti ibadah zakat, seperti menyambut hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, ataupun masjid, ataupun Maulidur Rasul. Maka semua ini dinamakan sebagai syiar-syiar Allah, iaitu sesuatu yang dimuliakan dan diagungkan di sisi syarak. Maka termasuk dalam syiar-syiar Allah ibadah puasa di dalam Ramadan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang memuliakan dan mengagungkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, tanda-tandanya adalah mereka orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, dan merekalah orang yang mendahului yang lain. Kata Allah, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini? Apakah perkara yang kita telah rancang atau yang kita telah persiapkan untuk menghadapi bulan yang mulia ini, tuan-tuan?
Bulan yang mana ia merupakan peluang seumur hidup. Kenapa ia merupakan peluang seumur hidup? Kerana meskipun kita mendapatkan Ramadan pada tahun ini, belum tentu kita akan mendapatkannya pada tahun yang akan datang. Maka barang siapa yang melaksanakan kebaikan, memperbanyakkan ketaatan, boleh jadi ia adalah satu peluang yang tidak akan berulang seumur hidupnya. Boleh jadi di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan boleh jadi di dalam bulan Ramadan kita mendapatkan sesuatu kebaikan, pahala yang kita tidak pernah mendapatkannya seumur hidup. Kerana boleh jadi tahun ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu kita dikurniakan semangat dan kekuatan untuk beramal di dalamnya, maka kita mendapat pahala dan ganjaran amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Maka bulan Ramadan ini, tuan-tuan, adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Maka sebagai tanda kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, kita sebutkan beberapa perkara yang boleh kita lakukan supaya kita tahu bagaimanakah menyambut, bagaimanakah sewajarnya kita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yang pertama, tuan-tuan, perkara yang pertama yang boleh kita lakukan ketika awal-awal menyambut kedatangan bulan Ramadan ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat. At-taubah, kata ulama, taubat ini, tuan-tuan, maksudnya apa? Taubat ini maknanya ar-ruju' min ma'siyatillahi ila ta'atih. Taubat ini maknanya kembalinya seseorang daripada perbuatan maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanakah cara bertaubat? Bagaimanakah seseorang itu ingin bertaubat daripada dosa-dosanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimanakah cara taubat yang mana sekiranya dilakukan dengan apa yang disebutkan, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rukun taubat, tuan-tuan, yang pertama, hendaklah seseorang itu menyesal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyesal kerana Allah adalah kerana dia telah menjadi seorang hamba yang pernah menderhakainya. Dia menghadirkan kesedihan, rasa bersalah kerana dia telah derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyesalan di sini bukan kerana makhluk. Kadang-kadang sebahagian manusia dia rasa menyesal, tetapi dia menyesal bukan kerana Allah. Dia menyesal kerana malu dengan manusia. Dia menyesal setelah mana aibnya telah diketahui orang, barulah dia menyesal. Maka adakah penyesalan di sini memanfaatkan dirinya? Jawapannya tidak. Penyesalan yang bermanfaat itu adalah penyesalan yang berlaku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyesal sebagaimana dia katakan dalam dirinya, ya Allah, alangkah baiknya jika aku tidak melakukan dosa sekian. Ya Allah,
kalaulah aku tidak terlalu mengikut perasaan, sehingga aku mengabaikan hak dan tanggungjawab. Ataupun dia kata, subhanallah, kenapa aku begitu malas sehingga mengabaikan sesuatu kewajipan. Maka dia menghadirkan rasa penyesalannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu rukun yang pertama. Yang kedua, antara syarat diterima taubat, hendaklah seseorang itu segera meninggalkan dosa yang dia mahu bertaubat daripadanya. Kalau dia sedar bahawasanya dia sedang melakukan sesuatu dosa, maka janganlah dia kata nanti dan nanti. Bahkan kalau dia mahu bertaubat dengan sebenar-benar taubat, hendaklah dia segera meninggalkan dosa tersebut serta-merta, dan meninggalkan segala asbab yang boleh menyebabkan dia berterusan dalam maksiat tersebut. Tinggalkan tempatnya, tinggalkan orang-orang yang mempengaruhinya, sehinggalah dia meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dan yang ketiga, antara syarat diterima taubat seseorang, hendaklah dia berazam agar tidak kembali semula melakukan dosa tersebut. Maka ini adalah cara bertaubat. Maka antara perkara yang kita boleh lakukan ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan, yang pertama ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita nak menyambut, kita sedang berada di awal Ramadan. Apakah perkara yang kita telah lakukan, tuan-tuan, untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan? Perkara yang kedua yang boleh kita lakukan ialah menzahirkan kegembiraan, menzahirkan keseronokan dengan kedatangan bulan Ramadan. Bagaimanakah caranya? Banyak caranya, tuan-tuan. Antaranya, seseorang itu boleh menzahirkan kegembiraannya dengan memberi makan kepada orang lain. Dengan kata lain, dia memberikan ataupun menyediakan makanan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka dengannya. Atau antara cara yang lain, dia menzahirkan kegembiraan, dia melakukan perhiasan, menghias rumahnya ataupun tempat dia bekerja ataupun di dalam masjid. Saya teringat, tuan-tuan, di zaman beberapa tahun yang lepas, bila mana saya ketika mana saya belajar di sesebuah negara Arab, ada satu adat yang baik yang dilakukan oleh mereka, satu perkara yang dianjurkan oleh syarak, iaitu mereka bila tibanya bulan Ramadan, mereka akan mula menghiaskan jalan-jalan mereka, mereka menghiaskan rumah mereka, melakukan perhiasan dalam tempat dan pejabat mereka. Kalau kita fikirkan, kita tengok perhiasan ini bukan pertandingan keceriaan dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada keceriaan? Kita mungkin fikir begitu kerana di Malaysia ni kurang orang melakukan ataupun buat perhiasan sempena datangnya bulan Ramadan. Tetapi di negara tersebut itu adat mereka. Dan ada kebaikannya, yang mana setiap kali kita melihat kemeriahan tersebut, kita rasa seronok. Hatta kanak-kanak sekalipun, kalau ditengok nak masuk je Ramadan, ada lampu liplap, lampu yang berkelip-kelip tu. Setiap kali masuk Ramadan, rumah mereka dihiasi dengan perhiasan. Setiap kali masuknya Ramadan, kelas mereka, sekolah mereka dihias. Maka bukankah ini antara perkara yang boleh menggembirakan hati seseorang ketika datangnya bulan Ramadan?
Kita kalau di Malaysia ini mungkin hari raya sahaja kita akan mula menghias ataupun melakukan kemeriahan. Tetapi sepatutnya juga bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita zahirkan kegembiraan dengan cara tersebut. Antara cara untuk menzahirkan kegembiraan atau menggembirakan hati orang lain, sekiranya yang berpuasa itu adalah kanak-kanak. Maksudnya kanak-kanak yang telah mumayyiz dan yang telah sempurna usianya 7 tahun dan dia mampu berpuasa, ibu bapa wajib menyuruh mereka untuk berpuasa walaupun tidak wajib mereka berpuasa. Maka bila mana mereka berpuasa, antara cara nak menzahirkan kegembiraan di dalam bulan Ramadan adalah berikan penghargaan kepada mereka. Beri hadiah dan kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan hadiah dan penghargaan ini anakku membesar dalam keadaan cinta akan ketaatan. Niatkan perkara tersebut supaya kita tak adalah bagi saja-saja. Kita berikan kepada mereka ataupun cucu kita ke, ataupun kanak-kanak yang datang ke masjid ataupun mana-mana yang kita lihat, berikan penghargaan kepada mereka agar mereka rasa cinta dan suka dalam melakukan ketaatan tersebut. Adapun bagi orang yang dewasa, tak perlulah nak bagi duit sebagai penghargaan kerana berpuasa. Bagaimanakah cara kita nak menzahirkan kegembiraan atau menggembirakan hati orang lain yang dewasa? Antara caranya tuan-tuan, kita berikan semangat kepada mereka. Kadang-kadang sebahagian orang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kekuatan kepadanya, hanya puasa sahaja. Maknanya dalam sehari itu dia tak ada buat apa pun, dia hanya solat 5 waktu dan hanya puasa sahaja. Selain itu tidak ada. Maka berikan semangat kepada mereka. Ingatkan kepada mereka bahawasanya bulan Ramadan ia adalah satu peluang seumur hidup. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan dengan perkara yang tidak memanfaatkan dunia maupun akhirat seseorang. Katakan kepadanya, bulan Ramadan ini bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang yang soleh menggunakannya dengan sebaik mungkin dan diisikan pada setiap masa dengan kebaikan. Nanti kita akan sebutkan tuan-tuan apakah perkara yang kita boleh lakukan. Antara perkara yang kita boleh lakukan tuan-tuan, hendaklah seseorang itu dia ada satu rancangan ataupun jadual kebaikan yang dia mahu lakukan sepanjang bulan Ramadan. Walaupun tak semestinya kita kena buat jadual tulis satu, tak semestinya. Mungkin ada dalam kerangka fikiran kita bahawasanya dalam sehari dalam bulan Ramadan itu apa yang kita mahu lakukan. Maka kita kena set tuan-tuan, daripada subuh hadir salat subuh secara berjamaah sebagai contoh. Kemudian setelah subuh, apa yang kita boleh lakukan? Rancang, sama ada kita membaca Al-Quran, sama ada kita memanjangkan wirid. Sebab biasanya kalau subuh ni kita solat baca doa, cabut lah. Baca wirid atau menghadiri majlis ilmu. Menghadiri majlis ilmu. Antara adat orang-orang yang soleh, setelah mana mereka selesai menunaikan salat subuh, mereka akan tetap di tempat solat mereka itu, berzikir ke, wirid ke, membaca Al-Quran ke. Mereka akan duduk sehingga masuknya waktu duha, sehingga mulanya naik matahari. Kemudian mereka menunaikan solat sunat duha, barulah mereka tinggalkan. Maka hujung minggu seperti ini tuan-tuan, antara peluang tuan-tuan datang solat berjamaah di masjid,
kekal duduk di sini sehingga masuknya waktu duha, kemudian menunaikan salat sunat duha, barulah tuan-tuan balik. Sebagai contoh, kalau hari bekerja, baik lepas subuh mungkin sempat baca separuh ataupun satu muka surat daripada Al-Quran, kemudian pergi kerja. Bila sampai waktu tengah hari, waktu lunch hour tu, kita tak boleh nak makan, maka azam untuk cari mana-mana masjid yang berdekatan yang ada mendirikan kuliah zuhur, hadir kemudian tunaikan solat zuhur secara berjamaah. Kerana hadir ke majlis ilmu ini tuan-tuan, pahalanya cukup besar. Bukan saya nak kata baca Quran, zikir ini tak bagus. Bagus. Saya sebutkan antara amalan yang banyak pahalanya adalah menghadiri majlis ilmu, belajar sesuatu ilmu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar yang mahu keluar daripada rumahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dhar, la an taghduwa fatata'allama baban min al-'ilm khairul laka min an tusalliya alf rak'ah." Kata Nabi kepada Abu Dhar, "Wahai Abu Dhar, sekiranya kamu berpagi-pagian," maknanya keluar pada waktu pagi, "untuk menuntut satu bab daripada ilmu agama, itu lebih baik daripada pahala seseorang yang menunaikan salat sunat 1000 rakaat." Ini menjelaskan akan fadilat dan pahala yang didapatkan oleh seseorang yang menghadiri majlis ilmu. 1000 rakaat tuan-tuan, kita kalau salat sunat tarawih 20 rakaat selama sebulan belum tentu dapat 1000 rakaat. Tapi kita kalau habis sebulan 20 rakaat tu, kita dah rasa macam dah cukup hebat lah. Ia memang banyak dan banyak pahalanya, tapi baru 600 rakaat. 20 kali dengan 30 hari baru 600, tambah witir sikit jadi 600 lebih lah. Itu pun belum sampai 1000 rakaat. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis ilmu hanya untuk mempelajari satu bab, sekiranya kita datang duduk dengar, ikhlaskan niat kerana Allah, ganjarannya lebih besar daripada pahala orang yang menunaikan salat sunat sebanyak 1000 rakaat. Maka pada waktu zuhur itu, bagi orang yang bekerja, dia boleh lakukan perkara tersebut, hadir ke majlis ilmu, ataupun selain itu dia boleh membaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian sambung kerja sampai ke petang. Sampai ke petang, kadang-kadang ada orang dibeli barang basah dimasak. Ada sebahagian orang tak sempat nak masak, dibeli sahaja. Maka tidak ada masalah. Cuma apakah ketaatan yang boleh dilakukan pada waktu seperti ini tuan-tuan? Waktu pergi bazar ni, apa yang kita boleh buat? Antaranya, kita sambil kita beli makanan, belikan sedikit buah tangan. Bila mana kita balik rumah nanti, kita boleh berikan kepada jiran mereka makanan ataupun buah tangan yang mereka boleh makan ketika berbuka, kuih ke, sedikit manisan ke. Atau bila pergi ke bazar Ramadan, kebiasaannya akan ada orang yang minta sedekah. Ini terpulang pada tuan-tuan lah, sebab kadang-kadang sebahagian orang dia takut scammer, maka dia tak bagi. Itu terpulang. Tapi sebaiknya bagi mendapatkan pahala sedekah, kita bersedekah ketika mana berada di bazar Ramadan. Antara perkara yang boleh dilakukan lagi tuan-tuan ketika berada di bazar Ramadan ini, di bazar Ramadan ini tuan-tuan, antara perkara yang kita perlu jaga apa dia? Pertama sekali, kita perlu menjaga mata dan perlu menjaga lidah
agar kita terpelihara daripada maksiat-maksiat yang boleh berlaku disebabkan dua anggota tersebut. Sebab kita pergi bazar ini bukan semuanya wali Allah. Ada yang elok pemakaiannya, ada yang jenis tak cukup kain, ada yang jenis datang dalam keadaan berpakaian yang menjolok mata. Ada juga bila mana datang ke bazar ataupun pasar seperti ini, mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikatakan. Maka antara perkara yang kita boleh lakukan adalah menjaga pandangan dan lidah kita. Kemudian bila nak hampir masuk ke ke waktu berbuka, antara perkara yang boleh dilakukan tuan-tuan adalah memperbanyakkan doa. Ketika mana hampir nak masuknya berbuka, daripada kita bersembang tak ada masalah, cuma kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa. Kerana disebutkan bahawasanya, warid bahawasanya doa orang yang berbuka puasa itu mustajab. Doa orang yang berbuka puasa itu mustajab. Maka perbanyakkan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita dipanjangkan dengan ketaatan, dengan kebaikan. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam iman, itu yang paling penting. Dimatikan dalam iman agar dimasukkan ke dalam syurganya. Baik, kemudian setelah mana berbuka, menunaikan salat maghrib, kemudian bersiap untuk melakukan menghadiri salat sunat tarawih. Kemudian setelah itu mungkin ada makanan murih dan sebagainya. Majlis ilmu tuan-tuan. Kalau ada lagi malam itu majlis ilmu, hadirkan diri. Walaupun hari kita itu ada 3 ataupun 4 majlis ilmu, perbanyakkan, tidak ada masalah. Kemudian malam itu katakan sebelum tidur. Sebelum tidur ini apa yang kita boleh lakukan? Kita boleh membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur. Dan dinasihatkan dan digalakkan seseorang itu tidur pada awal malam, supaya dia mengakhiri malamnya itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidur lewat sehingga melepasi pertengahan malam, dikhawatiri dia mengakhiri jaganya itu dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, orang yang tidur lewat sehingga melepasi pertengahan malam, pukul 1 ke pukul 2 ke baru nak tidur, dikhawatiri perkara yang terakhir yang dia lakukan sebelum tidur adalah maksiat kepada Allah. Sama ada dengan pandangannya dia melihat perkara yang haram, atau lidahnya bercakap dengan perkara yang haram, atau dirinya melakukan perkara yang haram. Maka itu antara keburukan orang yang tidur lewat. Kemudian setelah itu boleh bangun awal pagi, menunaikan qiyamul lail, salat sunat tahajud dan sebagainya. Kemudian boleh sambung tidur sehinggalah datangnya waktu sahur, lalu kita bersahur kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sahur ini padanya keberkatan. Walaupun tuan-tuan hanya minum air sahaja, padanya keberkatan sekiranya kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini antara perkara yang kita boleh lakukan sepanjang hari di dalam bulan Ramadan. Kita kena ada perancangan tersebut tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita tidak terlepas, atau kita sentiasa beriltizam dengan kebaikan-kebaikan tersebut, agar Ramadan ini tidak berlalu dengan begitu sahaja. Adapun menonton televisyen atau bermain dengan telefon bimbit ini, kurangkan tuan-tuan, khususnya di dalam bulan Ramadan. Jangan pula ada yang masukkan dalam jadual tadi, dia ada satu slot, drama siri Ramadan. TV3 kalau datangnya Ramadan, dia ada drama sempena Ramadan. Jangan pula masukkan perkara itu dalam jadual ini, tidak digalakkan. Kalau tuan-tuan nak tengok
tak haram, cuma kita kata janganlah jadikan ia sebagai rutin harian kita. Maknanya mesti kita kena tengok juga hari itu ataupun malam tersebut. Ramadan ini bukan bulan menonton televisyen ataupun drama, dan bukan bulan kita banyak menghabiskan masa dengan telefon bimbit. Melainkan tuan-tuan pegang telefon bimbit ni banyak baca Al-Quran padanya. Itu tidak mengapa. Tapi itulah masalah kalau buka phone di telefon bimbit ni, sekejap dia swipe buka WhatsApp sekejap, swipe buka Facebook sekejap. Itu masalah. Maka tuan-tuan kurangkan agar Ramadan ini ia tidak disia-siakan masanya. Kita dah kata tadi, Ramadan peluang seumur hidup, boleh jadi ia tidak akan berulang lagi pada tahun yang akan datang. Saya nak kongsi kepada tuan-tuan satu perkara yang memberi pengajaran kepada diri saya pada Ramadan tahun ini. Pada sehari dan 2 hari yang lepas, sehari sebelum masuknya Ramadan, telah meninggal 2 orang. 2 orang yang tinggal berdekatan, yang tinggal di sebuah sebuah tempat yang sama, meninggal pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Sedangkan mereka ini mengharapkan mereka dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan ada seorang lelaki, dia ini tuan-tuan tak pernah solat, ataupun solat tapi jarang-jarang, solat 5 waktu, dan tidak pernah hadir ke majlis ilmu. Maka dikatakan kepadanya, fulan, jomlah kita solat, jom kita ke masjid dan ikut kami solat, ataupun jom kita hadir majlis ilmu. Dia kata, nanti insya-Allah 1 Ramadan nanti aku akan ikut. Dia kata, sekarang ni aku sibuk lagi, banyak lagi projek, banyak lagi site yang aku nak pergi. InsyaAllah nanti Ramadan kau percaya, InsyaAllah aku akan datang. Dia kata. Ini kata-katanya ketika berada di dalam bulan Sya'ban. Kemudian subhanallah berlaku kemalangan, menyebabkan dia koma. Bila dia koma dalam beberapa hari itu, alhamdulillah setelah itu dia pun terjaga. Dia sedar daripada komanya. Maka perkara pertama yang keluar daripada mulutnya setelah dia terjaga itu adalah solat. Dia kata dia nak solat, dia nak belajar. Maka esoknya setelah itu 1 Ramadan, alhamdulillah dia masuk ke dalam masjid. Pada 1 Ramadan itu dia masuk ke dalam masjid. Tetapi bila mana dia masuk ke dalam masjid, bukan kerana dia menunaikan solat, bukan kerana dia yang masuk lalu menunaikan solat, tetapi dia masuk untuk disolatkan. Usianya masih muda, 30-an. Masuk ke masjid pada malam, pada hari pertama Ramadan, yang dia kata nanti, yang dia kata insya-Allah aku datang. Sekarang ni busy sikit, 1 Ramadan ni aku ada insya-Allah. Akhirnya dia ada, tetapi sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini tuan-tuan, sebab itu kita kata peluang seumur hidup. Jangan sia-siakan tuan-tuan, jangan sia-siakan. Boleh jadi kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita dimatikan setelah itu, tak sempat kita masuk pada Ramadan yang akan datang. Siapa yang tahu? Maka tidak sewajarnya seseorang itu dia bermudah-mudah, lalu dia menghabiskan dan membuang masanya dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat pada kuburnya dan akhiratnya. Maka kita sebagai orang yang berakal, hendaklah kita berfikir dengan cara begitu, bahawasanya Ramadan ini peluang, Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkatan. Aku mesti gunakan sepenuhnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri kuliah pada pagi ini, perkara yang boleh dilakukan bagi menyambut kedatangan bulan Ramadan ini tuan-tuan adalah menuntut ilmu agama dan melangsaikan segala kewajipan yang berada di atas tanggungan kita ini. Contohnya kalau kita ada qada, kita ada ibadah yang wajib kita gantikan, seperti solat. Ramadan ini peluang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan teringat dulu zaman muda dulu, aku ada tinggal solat. Aku ingat lagi, ada subuh ni sebulan aku tak solat. Isya berapa kali aku miss. Maka ini peluangnya untuk kita melaksanakan qada dan jangan tangguhkan, khususnya kalau kita pernah abaikan salat itu tanpa sebarang keuzuran. Segerakan qada tersebut tuan-tuan, kerana yang qada itu hukumnya adalah wajib. Kalau tuan-tuan tak ada masa, tak cukup masa kerana sibuk bekerja mencari nafkah yang wajib, kalau ada masa yang kita boleh zikir, wirid, baca Al-Quran, itu gantikan dengan qada salat yang wajib. Kerana qada hukumnya wajib kalau tuan-tuan tak ada masa sangat. Bahkan kata sebahagian ulama, haram seseorang itu mendahulukan perkara yang sunat sedangkan dia ada perkara yang wajib dia gantikan. Maka dia kena serius, dia kena melaksanakan tuntutan yang masih berada di atas tanggungannya, ataupun dia ada hutang dengan orang pun sama, hendaklah dia segera melangsaikan dan melepaskan kewajipan yang berada di atas tanggungannya. Kemudian kita kata tadi menuntut ilmu. Bila kata menuntut ilmu ini tuan-tuan, maksudnya kita menghidupkan majlis ilmu dan menghadirinya. Dan sebaik-baik ataupun sewajib-wajib ilmu yang perlu dipelajari oleh setiap Muslim yang mukallaf adalah ilmu fardu ain, yang mana ramai orang memandang enteng terhadap ilmu tersebut. Ilmu fardu ain ini ilmu apa tuan-tuan? Yang ada padanya 3 subjek, itu akidah, fiqh dengan asas tasawuf. Bila kita kata akidah, di dalamnya belajar tentang makna 2 kalimah syahadah, belajar di dalamnya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, belajar di dalamnya perkara-perkara yang boleh membatalkan iman, yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Yang kedua, dalam fardu ain ada fiqh, bab solat, bersuci, puasa, zakat. Dalam bab bersuci, bila mana kita kata berwuduk, antara salah satu rukun wuduk adalah membasuh muka. Hari ini tuan-tuan, kalau kita tanya kepada mana-mana Muslim, cuba tanya, dalam rukun wuduk adalah, antara rukun wuduk ialah membasuh muka. Baik, cuba ceritakan muka ni daripada mana sampai mana. Sebab muka ni dia ada kawasan-kawasan yang wajib dibasuh dan ada kawasan yang tidak diwajibkan untuk basuh. Cuba tanya daripada mana sampai mana. Sedangkan hari-hari dia berwuduk. Ataupun dalam bab bersuci, atau dalam bab perkara yang membatalkan wuduk. Apakah perkara-perkara yang membatalkan wuduk? Masih ramai orang yang tidak tahu bagaimana menjawabnya, sedangkan ia fardu ain. Walaupun dia kata saya dah belajar dah Ustaz, kafar dulu dah belajar dah, kecil-kecil dulu saya dah belajar dah. Kalau dah belajar dan lupa, dia wajib ulang kaji semula kerana ia fardu ain. Saya teringat satu ketika ada seorang pemuda ini, dia nak minta kerja di ma'had saya. Ma'had saya ni ma'had STAM, Sijil Tinggi Agama Islam, dan ada pengajian tinggi Pondok Turas. Dia datang nak minta kerja sebagai guru bahasa Arab. Dan antara SOP kami bila nak datang mestilah ada interview dan sebagainya. Jadi antara soalan yang ditanyakan adalah soalan tentang fardu ain. Kena tanyalah juga dia ni adakah orang yang dah khatam fardu ain ataupun tidak. Bila kita tanya tu, dia kata fardu ain ni saya dah belajar Ustaz, ini kafar lagi, saya
Saya belajar kitab pun dah banyak dah. Dia lepasan, dia baru grad daripada salah sebuah universiti tempatan kita. Pelajar kos agama lah. Maka saya kata tak apalah, saya nak tanya juga lah, sebab ini SOP interview kami di sini. Kita tanya juga satu soalan, at least lepas lah. Cuma nak bagi cukup syarat sahaja. Jadi saya tanya satu soalan yang fardu ain, yang mana orang yang belajar fardu ain, yang menekuni dan memahaminya, pasti boleh menjawabnya. Maka saya tanya kepadanya satu soalan. Saya tanya kepadanya, baik, soalannya mudah sahaja. Kalau kamu pergi berwuduk, dah berwuduk, dalam keadaan wuduk, katakan datang kucing lalu dia kencing pada kaki kamu. Kamu nak solat ni, maksudnya dah baru je ambil wuduk, dalam keadaan berwuduk datang kucing, dia kencing sehingga terkena pada kaki, direct kena pada kaki. Soalan saya, adakah batal wuduk kamu? Adakah batal wuduknya disebabkan air kencing kucing tersebut? Apa jawapannya tuan-tuan? Kalau saya tanya tuan-tuan, ada orang nak jawab? Apa jawapannya? Ini soalan fardu ain. Jawapannya tuan-tuan, ada yang nak jawab? Tak ada. Tak apalah, saya tanya, saya yang jawab. Jawapannya tak batal wuduk, kerana tidak ada perkara yang membatalkan wuduk itu terkena najis. Kita bukan cerita pasal solat, kita cerita pasal wuduk. Ada satu pakcik ni, saya pernah tanya dia di Kepung. Saya pernah bagi kuliah di Kepung. Saya tanya, saya lontarkan macam inilah soalan, dia angkat tangan. Saya ingat dia nak jawab, tapi dia tanya, dia kata, Ustaz, kucing tu najis dia mutawassithah ke mughallazah? Saya pening kepala kejap. Kucing mughallazah, mutawassithah. Kucing ni mutawassithah lah, mughallazah ni anjing ke khinzir ke? Saya pun kata pada dia, Haji, walaupun katakan anjing yang kencing padanya, adakah batal wuduknya? Najis mughallazah ni batal tak? Jawapannya tak batal tuan-tuan. Mughallazah ke mutawassithah ke, takkan batal. Tapi pemuda yang tengah interview ni dia kata apa? Batal. Saya dengar macam betul ke, mungkin dia tak faham soalan ataupun kurang jelas. Saya pun ulang soalan lagi sekali, tetap dia kata batal. Saya kata kalau macam ni lah, apa kata kalau nak kerja boleh, tapi sambil masuk kelas fardu ain. Kalau dia setuju, kita boleh terima. Kerana macam mana kita nak terima dia nak ajar pelajar, sedangkan dia belum khatam fardu ain, sedangkan ia perkara yang asas, yang wajib ke atas setiap mukallaf untuk tahu dan mempelajarinya. Sama juga dengan hukum hakam puasa, solat dan ibadah yang lain. Dan yang ketiga tuan-tuan, fardu ain ini adalah asas ilmu tasawuf, iaitu kewajipan hati, maksiat-maksiat hati. Apakah maksiat-maksiat yang boleh berlaku pada anggota tubuh badan? Ini semua fardu ain. Yang mana siapa yang belum mempelajarinya wajib disegerakan untuk mengkhatamkannya, agar dia terlepas daripada kewajipan yang dituntut ke atasnya. Bukankah dalam sebuah hadis yang tuan-tuan biasa dengar, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah kewajipan ke atas setiap muslim. Hadis ini yang dimaksudkan ilmu di sini adalah ilmu ad-daruri, iaitu ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang tidak dapat tidak mesti dipelajari oleh setiap muslim. Ini makna hadis tersebut. Maka menuntut ilmu agama antara sebaik-baik perkara yang kita boleh lakukan sepanjang bulan Ramadan. Dan dalam banyak-banyak ilmu, kalau tuan-tuan tak tahu nak belajar ilmu mana Ustaz, banyak sangat ilmu agama, dahulukan ilmu yang wajib, iaitu ilmu fardu ain. Kalau tuan-tuan tak tahu mana nak belajar,
tanya AJK Masjid ke, tanya Tuan Imam ke, ataupun tanya pada saya, boleh. Mana tempat yang boleh kita belajar fardu ain? Ada tak asatizah yang boleh mengajarkan fardu ain? Ada, insya-Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam Ramadan ini dengan ketaatan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar pada tahun ini. Maka ini sedikit sebanyak perkongsian menyambut kedatangan bulan Ramadan yang kita namakan pagi ini Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini kita mendapat manfaat dan dijadikan juga sebagai peringatan untuk diri kita agar sepanjang Ramadan ini kita habiskan masanya penuh dengan ketaatan dan kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر اللهم لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا الله. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa-dosa muslimin dan muslimat, al-mu'minin dan al-mu'minat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bersempena dengan bulan Ramadan yang datang pada tahun ini, berkatilah masa dan usia kami ya Allah. Panjangkan usia kami dengan ketaatan dan kebaikan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, rezekikan kami agar bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kurniakan kepada kami kekuatan untuk bangun pada malamnya dan memperbanyakkan ibadah padanya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang kuat dalam melaksanakan ibadah dan meninggalkan segala maksiat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sekiranya kami dimatikan oleh-Mu ya Allah, matikan kami dalam iman, matikan kami dalam sebaik-baik keadaan, dan pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Akramal Akramin, pertemukan kami di dalam majlis ilmu seperti ini pada masa yang akan datang, dan sekiranya ia tidak berlaku, maka himpunkan kami bersama di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.